Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Grup 4 dan nama saya ialah Muhammad Aimah Hakim bin Muhammad Nazri. Nombor metrik saya ialah 173T20F1010 dan ahli kumpulan saya ialah Aminin Khairuddin dan Sarania. Hari ini kami akan membentangkan tajuk kami iaitu pengaruh agama dalam peradaban. Agama yang mempengaruhi peradaban ialah agama Islam. Aspek yang dipengaruhi oleh agama Islam ialah seperti adat dan cara hidup, politik dan pemerintahan, pendidikan dan perundangan, sistem kekeluargaan, bahasa dan kesusasteraan. Seterusnya ialah pengaruh Islam dalam aspek adat dan cara hidup. Islam telah menggantikan tradisi Armanisme dan Hinduisme dengan tradisi Islam. Islam mengubah kehidupan masyarakat di Tanah Melayu dengan lebih baik. Adat resam dibagi dengan pengaruh Islam. Golongan bawahan mendapat kenaikan taraf hidup. Memupuskan adat membezakan kasta. Seterusnya ialah pengaruh Islam dalam politik dan juga pemerintahan. Agama Islam dijadikan sebagai agama rasmi di Tanah Melayu. Perwujudan Jabatan Agama Islam dan Jabatan Syariah. Seterusnya mewujudkan Mahkamah Syariah. Seterusnya gelaran raja telah ditukarkan kepada Sultan sebagai ketua negara. Sultan merupakan Khalifah Allah. Rakyat diberi hak untuk memilih pemimpin dan pemimpin juga dinilai dari segi akhlak dan juga adab. Selamat sejahtera, nama saya Sarania, anak perempuan Dr. Sami, nombor metrik 17BTK20F1008. Yang pertama, sistem pendidikan. Sistem pendidikan menekankan keagamaan dilaksanakan di istana, masjid, rumah surau, madrasah serta pondok. Yang kedua, istana berperanan sebagai tempat menyimpan buku hikayat yang penting seperti Hikayat Amir Anzar dan Hikayat Muhammad Al-Anafiyah. Yang ketiga, pendidikan bukan sahaja melibatkan keagamaan tetapi juga hal pentampilan negara dan sistem politik. Seterusnya, sistem perundangan. Sistem perundangan tempatan turut mengalami perubahan setelah kedatangan Islam. Undang-undang adat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dikekalkan. Tradisi pemerintahan berdasarkan perundukan Islam dianjurkan dalam pemerintahan Malaysia hari ini. Perlembagaan Malaysia menjadikan urusan Islam sebagai urusan negeri. Selain itu, di peringkat negeri juga terdapat beberapa yang telah dikuatkuasakan. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Amin Khairuddin bin Sama dengan nombor metrik 17DPK 10F1006. Okey. Pengaruh agama Islam dari aspek sistem kekeluargaan. Okey. First, Islam telah menentukan garis panduan dalam membina keluarga berasaskan ajaran Islam. Sejak lahir, seseorang itu dididik berteraskan Islam dan adat sehinggalah mereka dewasa. Melalui Islam, institusi kekeluargaan masyarakat Melayu disusun dengan lebih teratur. Diajarkan juga konsep dosa, pahala, haram, halal dan sebagainya. Mereka juga diajar pendidikan secara formal dan tidak formal. Dalam sistem perkahwinan, didapati hukum syarak mempunyai pengaruh yang sangat besar. Bapa atau datuk akan mengazankan bayi lelaki atau mengikomatkan bayi perempuan. Tujuannya adalah untuk meniupkan roh dan juga semangat Islam kepada bayi tersebut. Seterusnya,
Pengaruh agama Islam dari aspek bahasa dan kesusasteraan. Okey. Yang pertama, penggunaan tulisan Jawi oleh orang-orang Melayu semakin tersebar luas. Bahasa Melayu menjadi bahasa lingua franca bagi 84 bahasa yang dituturkan oleh masyarakat Melaka pada ketika itu. Pada zaman peralihan dan zaman moden, bahasa Melayu klasik beralih kepada bahasa yang mempunyai nilai peradaban yang tinggi. Tulisan Arab mulai diperkenalkan setelah kedatangan Islam. Masyarakat Melayu mula menyesuaikan perkataan Arab kepada bahasa Melayu. Perubahan ini dipermudahkan setelah tulisan Arab diubah suai dan dikenali sebagai tulisan Jawi. Bahasa Melayu juga aspek terawal menerima pengaruh Islam. Bahasa Melayu digunakan untuk menulis kitab-kitab agama, hikayat-hikayat, undang-undang dan pentadbiran. Seterusnya, kedatangan Islam mengangkat martabat bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu semakin berkembang di alam Melayu dan dijadikan bahasa komunikasi di tanah Melayu. Pemindahan ilmu dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu telah menyebabkan berlakunya perkembangan keilmuan yang pesat di alam Melayu. Berlakunya penggunaan kata dari bahasa Arab yang dipinjam dan digunakan pakai dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah diperkayakan dengan kata-kata pinjaman serta istilah daripada bahasa Arab, membawa perubahan besar terhadap kesusasteraan Melayu. Banyak kesusasteraan Melayu ditulis seperti hikayat para sahabat. Puisi juga terkenal dipengaruhi oleh sastera Islam seperti syair perahu. Melalui tulisan Jawi, agama Islam dapat diperkembangkan. Karya sastera bukan sahaja bercorak fiksyen, malah meliputi cabar-cabar ilmu, fiqh, ilmu tasawuf, falsafah dan sebagainya. Seterusnya, penggunaan bahasa Melayu semakin berkembang di alam Melayu dan dijadikan bahasa komunikasi di tanah Melayu. Pemindahan ilmu dari bahasa Arab ke bahasa Melayu telah menyebabkan berlakunya perkembangan keilmuan yang pesat di alam Melayu. Bahasa Melayu telah dipilih sebagai bahasa penghantar persuratan dan juga sebagai alat penyebaran dan penyampaian agama Islam di seluruh alam Melayu. Kedatangan Islam juga membawa perubahan dari sudut kesusasteraan dari segi aspek pendokumentasian, tema, bentuk, genre, malah maklumat sastera itu sendiri. Dan yang terakhir sekali, hasil kesusasteraan ini telah dipengaruhi oleh ajaran Islam yang bertemakan sejarah Islam atau ajaran Islam itu sendiri. Dan kesimpulannya, kesimpulan untuk topik ini, akhir sekali, hanya dengan kajian dan penulisan sejarah yang benar akan dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam membangkitkan kesedaran kebangsaan sesuatu bangsa. Begitu juga dengan kajian sejarah yang baik akan memberikan inspirasi bagi menjadikan kita lebih memahami keadaan dan pergolakan yang sedang berlaku sekarang. Demikianlah, tanpa sejarah, mungkin kita tidak akan dapat mengambil iktibar daripada sesuatu perkara yang berlaku dan mengulangi semula peristiwa tersebut. Di sinilah kepentingan sejarah itu dilihat bagi memastikan perubahan terus berlaku dalam sesebuah masyarakat dan seterusnya dapat membina peradaban dan tamadun yang gemilang. Terima kasih.